Baik, hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni untuk sesi bedah buku. Okey, baik. Untuk sesi bedah buku. Okey, sesi bedah buku kita hari ni sambungan daripada semalam topik buku Wang Emas. Okey, so ini buku untuk bagi sesiapa yang newbie, baru nak bermula dengan simpanan emas. So ini adalah buku yang saya sangat recommend. Adalah buku daripada tuan mentor saya. Buku yang membicara tentang emas yang mudah difahami oleh semua orang sebab tak banyak kajian secara matematik. Sebab ada orang tak suka matematik kan. Okay, so tak banyak kajian tentang matematik, tapi more tu pengalaman sendiri bagaimana dengan simpanan emas boleh membantu kita ubah keuangan menjadi lebih baik. Okay, baik. So hari ni kita sambung chapter 1. Semalam kita dah chapter 1 part 1.0. Hari ni kita sambung ke chapter 1 1.02. Okay. Emas dan sejarah mata wang. Okay. Baik. Selepas mula sedari, nilai duit yang kita gunakan hari ini bukan terletak pada kertasnya. Saya teruskan kajian tentang sejarah mata wang. Dulu saya fikir duit yang kita guna hari ini dikeluarkan bersandarkan kepada emas. Rupa-rupanya saya silap. Sebenarnya duit kertas yang kita gunakan hari ini tak ada kena-mengena lagi dengan emas sejak Ogos 1971. Iaitu ketika Amerika memutuskan hubungan antara emas dengan US dollar dan melanggar perjanjian Bretton Woods yang dipersetujui pada 1944. Semenjak daripada itu, ia menjadi wang fiat, iaitu duit yang dikeluarkan tanpa disandarkan kepada apa-apa aset fizikal. Ia dikeluarkan out of nothing menurut Profesor Datuk Dr. Ahmed Kamil Maidin Mira. Sejarahnya begini. Sebelum 1971, setiap wang kertas US dollar yang hendak dicetak perlu disandarkan dengan emas. Setiap $35 yang hendak dikeluarkan ataupun dicetak mesti disandarkan dengan emas seberat 1 troy ounce, 31.1 gram. Maksudnya duit dolar itu hanyalah voucher bagi mewakili emas. Duit sebenar ialah emas. Sebab itu kalau kita lihat wang kertas dolar sebelum 1971, tertulis padanya redeemable in gold on demand. Maksudnya duit tu boleh kita bawanya ke bank untuk ditukarkan kepada emas. Wang kertas itu hanyalah voucher mewakili emas sahaja. Duit sebenar adalah emas. Ini pada tahun 1971. Sebelum 1971, duit kertas yang kita pakai ni adalah dia bersandarkan dengan emas. Tapi once US melanggar Bretton Woods, perjanjian Bretton Woods, sejak daripada tu duit kertas kita tak ada lagi bersandarkan dengan emas. So semua emas dicetak mengikut kerajaan. So kalau kerajaan suruh cetak, dia cetak. Macam itulah. Okey. Sistem kewangan dimanipulasi. Sistem itu berakhir apabila Amerika mempunyai masalah ekonomi berikutan peperangan yang begitu panjang dengan Vietnam dan mereka tidak menang kecuali dalam cerita Rambo sahaja. Maka mereka mencari idea memanipulasi sistem kewangan. Mengikut perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944, US dollar tidak boleh dicetak tanpa disandarkan dengan emas. Maka jalan pintasnya mereka putuskan saja hubungan antara duit dolar dan emas. Dolar boleh dicetak sesuka hati semenjak 1971. Itulah rahsia kenapa Amerika kaya raya dan berkuasa pada hari ini. Menurut pakar sejarah wang Mike Maloney, penciptaan wang fiat adalah penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Itulah. Perkara begini sebenarnya bukanlah perkara baru dalam sejarah manusia. Bahkan kalau kita baca sejarah, ia telah pun dibuat pada zaman kerajaan Greek dan Rom dahulu.
Di negara kita pun pernah berlaku, iaitu pada zaman Jepun, di negara kita pun pernah berlaku, iaitu pada zaman Jepun memerintah Tanah Melayu. Duit dicetak sesuka hati oleh kerajaan Jepun di Tanah Melayu sehingga berlaku hyperinflasi yang menyebabkan kuasa beli duit kertas jatuh mendadak. Dengan kata lain, kekayaan rakyat sebenarnya dirompak oleh pemerintah dalam tidak sedar. So macam itulah yang berlaku bila pemerintah dah tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain melainkan cetak duit dengan lebih banyak. Okay? So benda ni tak mustahil boleh berlaku. Kenapa orang duk fikir inflasi semua tu kan. So yang ni lah kita tak tahu apa yang terjadi dengan akan terjadi pada masa hadapan. So kita kena sentiasa bersedia. Okay, baik. So ini sekarang kita tengah cerita sejarah-sejarah tau. Jadi jangan tidur sebab kita pun dah lepas asar kan, so tak boleh tidur kan. So sambil tu kita dengarlah saya bacakan sejarah-sejarah tentang emas. Harga emas mendata 100 tahun. Kalau saya mark graf harga emas di www.kitco.com, kita dapati harga emas tidak naik lebih 100 tahun. Ya, lebih 100 tahun itu sejak 1883. Graf harga emas mendata saja. Persoalannya, kenapa? Adakah tiada permintaan kepada emas? Bukan. Jawapannya, duit yang digunakan pada ketika itu sebenarnya adalah emas. Walaupun mereka memegang wang kertas, tapi hakikatnya kertas itu hanyalah voucher atau kupon saja. Maka, harga emas memang tak ada naik turun sebab duit itu sendiri adalah emas. Masih ingatkah zaman sekolah dahulu, pihak sekolah mengedarkan kupon untuk hari kantin atau hari usahawan. Murid-murid perlu membeli kupon untuk berbelanja pada hari usahawan itu. Kupon itu bukanlah duit tapi ia hanyalah alat mewakili duit. Jadi begitulah juga dengan sistem kewangan dunia walaupun 1971. Wang kertas hanyalah alat bagi mewakili wang yang sebenar iaitu emas. Saya sekarang tak pasti kalau zaman sekolah sekarang macam mana sebab tak ada tak ada connection. Maksudnya saya pun tak pergi tanya anak saudara saya kalau kupon hari sekolah, hari sukan macam mana kan. So mungkin mereka tak ada melalui zaman-zaman masa saya sekolah dulu. Kita ada hari sukan dan hari sukan tu kita akan diberi kupon. Setiap kupon, kalau kita nak pergi kat kedai, setiap kedai tu kita kena bawa kupon tu. Kalau kita tak bawa kupon tu, kita tak boleh buat belian sebab dia tak terima duit kertas, duit kita yang bawa tu kan. Kalau kita bawa RM1 nak bayar RM1 tak bagi, dia kena pakai kupon juga, kena pakai voucher tu. Itu yang berlaku pada zaman sebelum 1971. So apa-apa pembelian pakai wang kertas yang perakui dengan emas. Dia ada bersandarkan dengan emas. Okey, so tapi sekarang dah tak ada apa-apa sandaran. Dia hanyalah jaminan kerajaan semata-mata. Okey, emas naik atau kuasa beli jatuh. Apabila saya faham hakikat ini, saya tidak begitu teruja dengan naik turun harga emas. Saya melihat emas adalah sebagai alat penyimpan kekayaan sebenar. Manakala kekayaan yang disimpan dalam bentuk duit kertas hanyalah bersifat maya. Pada bila-bila masa kekayaan itu boleh hilang begitu saja. Sebab wang kertas boleh dimanipulasi oleh kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan emas tidak. Emas tidak boleh dimanipulasi. Ia adalah duit ciptaan Tuhan yang disimpan dalam perut bumi untuk manusia. Bagi sesiapa yang faham hakikat ini, harga emas naik selalunya bukanlah satu petanda yang baik. Di sebalik kenaikan itu, ada berita yang kurang menyenangkan iaitu kuasa beli duit kertas kita yang jatuh. Cuba bayangkan, sebelum 1971, kita perlu membayar $35 untuk dapatkan emas seberat 1 troy ounce, 31.1 gram. Sekarang kita perlu membayar lebih
$1,000 untuk dapat emas pada berat yang sama. Persoalannya, harga emas naik atau kuasa beli duit itu sendiri yang jatuh. Dari satu sudut, ya memang harga emas yang naik. Dari sudut lain sebenarnya duit kertas yang jatuh. Saya ambil contoh mudah, pada tahun 1980-an, harga sebiji karipap di Malaysia ialah 10 sen. Untuk mendapatkan karipap yang saiznya sama pada hari ini, kita perlu membayar 50 sen. Kita perlu membayar jumlah duit 5 kali ganda berbanding dahulu untuk dapatkan karipap yang sama. Beza tak beza kan? Sekarang karipap berapa? RM1 kan? Itulah yang kita orang nampak harga barang naik, harga barang naik. Tapi di sebalik harga barang tu adalah sebenarnya inflation yang telah berlaku tu lah. Okay, duit. Maksudnya dengan kata lain, duit kertas kita semakin tak ada nilai. Alright, soalan pula. So, topik seterusnya, misteri karipap yang hilang. Persoalannya, dengan kenaikan harga karipap sebanyak 5 kali ganda, adakah makcik peniaga karipap zaman sekarang lebih kaya berbanding makcik peniaga karipap pada tahun 1980-an dulu? Tentunya tidak kan? Begitulah juga dengan emas. Walaupun harga emas naik berkali-kali ganda berbanding dahulu, hakikatnya penyimpan emas tidak semakin kaya. Ya betul, tidak bertambah kaya. Tetapi kekayaannya bertahan. Kuasa beli emas bersifat kekal. Ya, kekal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Buktinya pada zaman Nabi Muhammad SAW lebih 1400 tahun yang lalu, 1 dinar emas seberat 4.25 gram berketurunan 999.9 mampu membeli seekor kambing. Hari ini pun 1 dinar juga mampu beli seekor kambing. Walaupun harga emas telah naik berkali-kali ganda berbanding tahun lalu, 80-an dahulu 1 dinar tetap mampu beli seekor kambing sahaja. Ia tak mampu beli 10 ekor atau 100 ekor kambing. Okey. Bagi yang tak kenal dinar, saya pun dah sedia dah. Dah sedia dinar. Okey, ni dinar 4.25 gram berketurunan 999. Yang ni adalah koleksi LBMA Public Gold. Tapi ini tahun 2019. Ini saya grab masa tahun 2019. So sekarang dah tak keluar design ni, tapi kita ada keluar dalam bentuk kad juga. Saya tak request JIT baru lagi selepas saya emas saya di grab oleh penyimpan emas saya. Dia beli secara retail kan. So saya tak request lagi untuk post out emas baru. Nanti kalau ada saya akan tunjuk semula lah. Okay, yang ni yang LBMA. Itu kalau nampak harga dia masa saya beli tahun 2019, 899. Okay, 899 masa tu. Sekarang harga 13 lebih lah, 1300 lebih. Okay. Baik, kita ke subtopik seterusnya. Kita tertipu dengan nombor. Maksudnya, penyimpan emas sebenarnya tidak bertambah kaya dengan hanya kenaikan harga emas. Sebaliknya, kekayaan mereka bertahan daripada inflasi. Kekayaan mereka bersifat kekal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Berbeza dengan simpan duit di bank. Walaupun nombornya sama, hakikatnya kita semakin miskin disebabkan kuasa beli duit kertas yang merosot dari tahun ke tahun akibat dimakan inflasi. Kuasa beli 10,000 pada 10 tahun yang lalu tak sama dengan 10,000 pada hari ini. Kuasa beli 10,000 hari ini mungkin hanya separuh saja kuasa belinya berbanding 10 tahun yang lalu. Walaupun nombornya kekal, tapi kuasa belinya berkurang. Sebagai contoh, harga karipap tadilah. Duit 10 sen hari ini tak mampu lagi membeli sebiji karipap sebagaimana tahun 1980-an dahulu. Walaupun nombornya kekal 10 sen, tapi kuasa belinya telah hilang. Hakikatnya kita tertipu dengan nombor sahaja. Jadi duit kertas hanyalah sesuai dijadikan alat untuk medium transaksi jual beli saja. Ia tak sesuai dijadikan simpanan dalam jangka panjang. Disebabkan ia tak mampu menyimpan nilai.
Penyimpan nilai paling ampuh yang digunakan oleh manusia dalam sejarah adalah emas dan perak sahaja. Okey, so kita dah habis untuk part topik emas dan sejarah mata wang. So kat sini dapat kita simpulkan emas apa orang cakap, dia kalau kita faham tentang sejarah emas, kita faham tentang bagaimana sistem duit tu sendiri, kita sebenarnya lebih takut kalau kita tak ada emas. Kalau orang kata kalau kita tak ada simpanan tu menakutkan, itu betul. Jadinya kalau kita ada duit tapi kita punya duit tu hanya dalam bentuk duit kertas, kita boleh risiko hilang kesemuanya. Tapi kalau kita ada emas, kurang-kurangnya kita allocate 10% untuk kita kekalkan kekayaan kita. Even dalam banyak-banyak pakar keuangan pun ada menyarankan, kalau Tuan Azizi Ali sarankan 10% kita simpankan kita punya nilai kekayaan dalam bentuk emas. Mike Maloney, seperti yang diceritakan dalam buku ni, ada sarankan 50% simpan dalam bentuk emas. Tapi kita macam 50% tu ekstrim sangat sebab kita masih lagi menggunakan duit kertas kita kan. Jadi 10% itu pun dah berbaloi lah. Dah okey, dah cukup untuk kita cover, orang kata kalau kita jatuh miskin, dengan emas kita tak akan jatuh miskin. Macam tu. Sebab emas mengekalkan kekayaan kita. Okey, so alang-alang kita ada masa lagi, mungkin kita boleh sambung terus untuk part 1.03. Memupuk tabiat orang kaya dengan emas. Yang ni lah. Sebab biasa orang cakap kalau simpan emas ni orang kaya je kan. Orang kaya je boleh beli emas. Betul ke? Jom kita go through chapter 1.03. Memupuk tabiat orang kaya dengan emas. Ada seorang pembaca blog saya, Muhammad Zulkifli, blog saya, www.muhammadZulkifli.com, hubungi saya. Dia mula membeli emas selepas mendapat inspirasi daripada blog tersebut. Apabila sudah mula membeli emas, dia menjadi ketagih membeli emas. Disebabkan ketagihan menyimpan emas, sedar-sedar sudah 38,000 duitnya sudah bertukar kepada emas dalam tempoh 7 bulan. Masya Allah, itu ketagihan yang baik. Ia berbeza dengan ketagihan berbelanja. Nanti sedar-sedar bank telefon sebab bil-bil kad kredit sudah pun berbulan-bulan tertunggak. Sebenarnya dalam usaha membina kekayaan, antara kerja keras yang perlu kita lakukan bukan sekadar mencari pelaburan ROI, Return of Investment-nya paling tinggi, tetapi membentuk tabiat dan sikap kita terhadap wang. Kalau mendapat pelaburan ROI tertinggi sekalipun, ia tak akan membuatkan kita kaya selagi tabiat dan sikap masih lagi tak berubah. Ini saya setujulah. Ini saya setuju sebab semasa saya mula-mula simpan emas dulu, saya simpan emas dengan alasan duit lebih. Duit gaji saya lebih. Jadinya saya tak tahu mana lagi tempat yang saya nak simpan selain daripada tabung haji dan ASB. Jadi saya ambil pendekatan untuk cari platform yang boleh bantu saya simpan emas. Asalnya memang saya nak simpan dekat bank, tapi lepas saya dah baca, banyaknya bank tak ada fizikal. Walaupun emas dekat bank murah, tapi emas dekat bank banyak yang tak ada fizikalnya. Jadinya bila tak ada fizikal, dia macam kita invest pada saham lah kan. Kita saham tu dia ada komoditi kira-kira tu. Tapi kalau emas ni dia just naik turun macam tu je. Lepas tu nak jual macam tu. Tapi masa tu saya tak tahu lagi lah isu syariah semua bagai tu. Cuma saya macam tak nampak lah kalau kita simpan emas sekadar nombor macam tu kan. Jadinya saya terus, tapi syarat saya nak simpan emas masa tu adalah saya tak nak pegang fizikal. Itu rule pertama saya lah. Agak lama jugalah saya ambil kajian. Saya start kerja bulan 4. Saya jumpa blog Tuan Muhammad Zulkifli pada bulan 9 kalau tak salah saya. Masa tu sebab masa awal-awal tu duit saya mostly saya simpan separuh daripada gaji saya simpan. Sebab lepas tu sampai satu saat tu dia macam apa lagi nak buat dengan duit ni kan. So sebab tu saya teringat masa saya belajar dulu, kawan-kawan saya bila dapat PT
diorang akan beli barang kemas. Itu kawan-kawan saya punya style lah, beli barang kemas. Tapi saya tak minat barang kemas. Jadi saya nak cari benda lain, tapi saya nak emas yang saya tak nak simpan sendiri. Tu yang saya terjumpa blog Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Masa tu, masa saya baca blog Tuan Muhammad Zulkifli, tak ada lagi pasal gap. Pasal akaun emas gap tak ada lagi. Yang item paling kecil kalau tak silap saya masa tu 10 gram, 20 gram macam tu lah. Kalau tak saya 20 gram kot, 20 gram item paling kecil yang ada dekat situ. Ataupun 1 dinar 916 macam tu lah. Saya pun dah tak ingat, dah tak recall dah 8 tahun yang lalu punya cerita kan. Jadinya itulah bila saya dah jumpa, lepas saya dah tamat bekerja tu, saya tengok bakiran tabung haji dengan gap sangat-sangat berbeza. Sebab kan bila dalam gap tu, saya tak ingat pun saya ada simpan emas. Memang saya tahu saya ada emas, tapi saya dah tak ingat nombor tentang tu. Sebab masa tu saya simpan 1 gram 1 bulan. So saya dah tak ingat dah berapa yang saya dah habiskan keluar. Lepas tu saya tak terfikir pun nak jual balik emas saya tu, tak ada. Berbeza dengan duit dalam akaun, saya duduk tengok je. Sebab masa saya berhenti kerja, saya punya plan adalah untuk buat bisnes. Nak buat bisnes. Saya nak buat bisnes. Jadinya sebab itulah saya fikir lebih baik keluarkan duit dalam tabung haji untuk buat bisnes. Tak teringat pun nak keluarkan emas untuk jadikan modal ke, tak ada. Masa tu tak ada. Sebab tak fikir pun emas boleh pajak, tak fikir pun emas boleh jual, tak ada. Dia fikir emas tu nak simpan je. Itu berlaku bila kita simpan emas. Okay. Alright, so kita sambung. Bukan sebab bijak, tapi tabiat. Sebagai contoh, tabiat orang kaya-kaya adalah mengumpul harta. Mereka puas hati apabila harta bertambah. Mereka membeli dan terus membeli aset yang menambah kekayaan mereka. Kekayaan mereka semakin lama semakin bertambah. Sikap ini berbeza dengan orang kebanyakan. Tabiat orang kebanyakan adalah berbelanja dan menambah hutang semaksimum yang boleh. Kepuasan mereka adalah dengan berbelanja walaupun pendek kata semuanya dah ada belaka. Contohnya kereta sudah ada dan masih berfungsi dengan baik. Pun hendak ditukar baru. Apabila mereka membuat pelaburan, mereka mungkin lebih bijak daripada orang kaya. Akan tetapi apabila melabur, mereka sudah berfikir ke mana duit itu akan dibelanjakan apabila dapat untung dalam pelaburan itu nanti. Jadi untung banyak mana pun, kekayaan mereka akhirnya bocor juga. Yang ni lah yang paling orang cakap, bila kita melabur, kita fokus kepada keuntungan. Bila fokus keuntungan, mestilah kita nak dapat duit balik kan. So bila dapat duit, apa kita nak buat dengan duit itu sebenarnya? Sebenarnya, apa kan? Macam kita kerja 8 sampai 9, cukup bulan kita dapat gaji. Okay, dapat gaji, apa nak buat? Simpan ataupun kita habiskan. Orang kata kan, buat apa nak simpan, nanti nanti waris dapat kita punya harta-harta kan. So apa sebenarnya kita dengan duit tu sendirilah. Apa kefahaman kita dengan duit, apa kehendak kita dengan duit sendiri. Jadinya kita kena sentiasa orang cakap bila kita buat sesuatu simpanan ataupun pelaburan, kita kena tahu end result kita nak apa. Adakah bila kita dapat keuntungan, kita nak pergi berjoli, nak memenuhi nafsu sampai bila? Itu persoalan dia. Alright. Okay, baik. So kita ke seterusnya, kesan emosi penyimpan emas. Untuk jadi lebih kaya, kita sebenarnya tak perlu secerdik saintis roket, akan tetapi cukup dengan memperbetulkan tabiat sebagaimana tabiat orang kaya-kaya. Salah satu cara memupuk tabiat orang kaya yang boleh saya sarankan ialah mula menjadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan jangka panjang. Kalau kita perhatikan, walaupun harga emas naik banyak sekalipun, masalah ramai penyimpan emas ialah rasa sayang hendak jual. Emas mempunyai kesan emosi yang kuat kepada penyimpannya. Berbeza dengan menyimpan duit di bank. Perasaan sayang hendak jual membuatkan kekayaan kita bertambah
membuatkan kekayaan kita bertahan dan terus bertambah. Mungkin cara saya tak sesuai untuk orang lain, namun saya terus membeli sejak 2010 tanpa pernah berfikir untuk menjualnya. Saya fikir saya hanya akan jual sama ada pertama, terdesak nak pakai duit sedangkan duit kecemasan lain sudah habis, atau kedua, tukar kepada aset fizikal seperti membeli rumah, tanah dan sebagainya, bukan untuk ambil untung. Yang ni saya setujulah sebab sebagai penyimpan emas yang kira dah 8 tahun kan, dah 8 tahun simpan emas, bila kita ada emas, kita punya perasaan tu memang sentiasa nak tambah. Biasanya orang yang simpan fizikal lah. Orang yang simpan fizikal dia akan ada feeling ni lah. Macam saya kan, dah ada satu album, kita dah satu album ni kan, kita akan rasa, bila nak tambah lagi kan, takkan ni je design aku, takkan ni je emas yang ada kan. So kita akan cari cara macam mana kita nak tambahkan emas kita lah. Kadang tu kita simpan ni memang kena ada matlamat lah. Selain dia mungkin ada setengah orang dia simpan emas sebab dia tak boleh tengok duit. Kalau tengok duit je habis. Ataupun kalau ada orang yang ada anak-anak kan, ada anak-anak. So kalau kata dia nak jadikan emas ni sebagai dana pendidikan anak-anak dia sendiri. Sebab semalam saya go through saya punya file, lepas tu saya terjumpa surat tawaran belajar. Saya tengok balik yuran masa tu sekitar 12,000 lah untuk kos kejuruteraan, sekitar 12,000 setahun. Setahun ni kita simpan setahun tau. Kali 4 tahun lebih kurang 48,000. 48,000. So berapa lama nak kena, kiranya macam ada lagi masa zaman anak-anak kita tu nanti, adakah PTPTN masih lagi available? Macam saya dulu saya belajar atas tiket sponsor JPA. So adakah masih ada JPA tu lagi? Adakah kalau yang ada pinjaman MARA kan? So adakah MARA masih ada pada ketika tu? Kita tak tahu. Jadinya kita kena buat persediaan untuk future masa depan anak-anak kita daripada sekarang. Okay, so sebabnya pendidikan anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa. Okay, baik. Soal kita ke subtopik seterusnya. Bukan ROI membuatkan kita kaya. Kadang-kadang kita mencari pelaburan yang paling tinggi ROI-nya, akan tetapi kerugian besar dalam keuangan kita, termasuk saya juga, disebabkan oleh ROI yang negatif. Di sebalik duit bocor disebabkan desakan emosi yang kuat untuk berbelanja apabila ada duit. Selagi ada duit, emosi kita terganggu. Apabila sudah habis duit, baru rasa lega. Betul tak? Ini pun betul lah. Betul. Kalau itu masalahnya, mungkin emas adalah ubatnya. Rasa lega duit habis disebabkan membeli emas tak apa, sebab emas itu duit juga. Cuma dalam bentuk yang berbeza. Bak kata seorang follower Facebook saya, emas bukan sekadar kalis inflasi, tapi emas juga kalis boros. Ya, memang ada betulnya. Ini betul, saya pun setuju sebabnya bila ada duit, kita rasa macam semua benda boleh beli, semua benda nak beli. Tapi bila dah tak ada duit, okay, aku dah boleh relax sekarang. Okay, dah boleh relax. Kiranya instead of kita scrolling kita punya platform shopping online tu, kerja kita duk scroll kan. Masa ada duit dekat dalam account kan. Kalau tak ada duit pun kita akan scroll juga, masuk dalam trolley. Nanti bila dah masuk gaji, check out. Lepas dah habis je, kita akan bertapa sekejap, tunggu lagi, rotate benda yang sama. Tapi berbeza bagi orang yang dah simpan emas kan, dapat gaji, kita tolak dulu untuk simpanan. Lepas tu okay, kita dah boleh bertenang. Sebab kalau kita nak shopping pun kita dah tahu dah, kita dah allocate kita punya sebahagian daripada duit gaji dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam bentuk emas. Sebab kalau masuk dalam tabung haji pun kita akan ada tendensi untuk keluarkan balik lah. Sebab bila duit bila benda tu adalah duit, kita akan terkenang-kenang. Tapi berbeza dengan emas. Kalau emas kita nak tengok
Kita nak tengok. So sebab tu kalau siapa yang penyimpan emas bawah saya bila saya tahu dia selalu buat simpanan, saya akan pergi tanya dia bila nak keluarkan fizikal. Macam tu. Sebabnya selagi mana kita tak keluarkan fizikal emas, selagi tu kita tak rasa aura simpanan emas. Bila kita dah ada fizikal emas dekat tangan, kita akan selalu nak tengok dan perasaan nak tambah tu sentiasa ada lah. Itu yang jadikan kita semakin kaya. Bukan sebab harga emas tu naik ke tinggi ke, tak. Tapi sebabkan desakan perasaan kita nak tengok emas tu bertambah. Itulah sebabnya kekayaan kita semakin bertambah bila ada emas. Okey, baik. So kita dah cover 2 subtopik untuk hari ni. So insyaAllah kita akan kembali lagi esok untuk sesi bedah buku chapter 1 1.04. So nanti kita akan comeback semula esok. Okey, baik. Siapa yang nak mulakan simpanan emas ataupun yang tak tahu lagi apa benefit dengan simpanan emas ni, saya cadangkan untuk dapatkan buku wang emas ni, boleh klik link dekat bio saya. Nanti boleh contact saya akan share macam mana tuan-puan nak dapatkan buku ni dengan penjimatan sebagai new user. New user di platform yang adalah. Sebabnya sekarang tak boleh sebut kan, sebabnya ada restriction kan. So tak apa, kalau bagi yang daripada Facebook, nanti saya akan sharekan link di profile saya. Bagi yang daripada TikTok, boleh klik link dekat bio, nanti saya akan bantu macam mana nak dapatkan buku ni dengan kod diskaun lah. Dengan kod diskaun. Okey, kita jumpa lagi esok insyaAllah. Kita akan kembali ke sesi bedah buku wang emas. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.